Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Salatan wa salaman ala nabiyyina al-karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ya alhamdulillah, tuan dan puan, bakal hujjaj wal mu'tamirin. Jadi kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala pada petang ini dapat kita hadir bersama-sama untuk menyambung lagi kursus asas haji kita. Walaupun dalam suasana hari ini yang tidak menentu, yang Allah lah yang maha mengetahui, di sana sini mula tersebarnya wabak COVID-19 ni. Walau macam mana pun, mudah-mudahan Allah Ta'ala beri perlindungan pada kita daripada wabak ni, dan Allah Ta'ala kuatkan tawakal kita kepada Allah. Sambil banyaklah kita menjaga, memelihara diri kita sendiri. Kalau segi zahirnya kita ikutlah ketetapan, menjaga kebersihan kita, dan dengan Allah Ta'ala kita banyakkan bertaubat, beristighfar, membaiki diri kita. Kali Allah Ta'ala nak kita semua lebih dekat dengan Dia. Ingat kepada Allah Ta'ala, kerana ujian wabak ni datang daripada Allah, dan kepada Allah jugalah kita minta pertolongan. Ya, baik. Jadi kita tengok isu ni melanda seluruh dunia. Sampai tempat yang kita bicarakan ini pun di Mekah lengang dah kerana sebab-sebab ini. Tetapi tetaplah Allah yang maha berkuasa. Kita tunjuk satu video burung pergi duk tawaf lah, terbang. Memang luar biasa. Kita kalau pergi sana pun kita tak nampak pasal sekawan burung-burung sekali terbang. Kalau terbang banyak-banyak gitu, biasalah tengok. Baik. Dan juga malaikat, jin akan terus tawaf di Kaabah Baitullahil Haram. Baik, hari ini kita sambung. Dia lebih kepada ibadah kita di sana, yang apa-apa yang melibatkan dengan ibadat. Kalau sebelumnya kita sebut tentang amalan-amalan ibadah haji dan umrah, tapi untuk slot ni minggu 8 ni lebih kepada kita nak tengok kepada penyempurnaan amal ibadat kita. Kita bersuci, kita sembahyang, ya. Macam mana kita buat? Bayangkan begini. Sungguh pun di sini kita memang duk sembahyang dah. Tetapi apabila kita sampai di sana, kita nak bersembahyang di dalam Masjidil Haram, nak bersembahyang di Masjid Nabawi. Jadi tentulah suatu keadaan pengalaman yang lain daripada di sini. Dia tak sama. Apatah lagi di bumi yang penuh keberkatan, yang Allah Ta'ala jadikan kelebihan bumi terbaik. Mana pelusuk dunia itulah yang terbaik, yang Allah Ta'ala lebihkan dia. Di mana di tanah haram Mekah tu 100,000 kali ganda. Setiap apa kebajikan yang kita buat, apa juga kebajikan yang kita buat, Allah gandakan 100,000.
satu perkataan yang baik 100,000 kali ganda daripada di sini kita buat. Jadi bayangkan kita nak sembahyang di sana, kita nak sembahyang dalam keadaan yang paling baik, paling tenang, paling khusyuk. Jadi kita kena buat dengan cara yang betul. Jadi peluang daripada kita mengikuti kursus ni, kita nak tengok balik supaya sembahyang kita ni dalam keadaan kita ada ilmu, kita jaga dia. Barangkali ada kan, ada benda-benda yang kekurangan ataupun kita tak faham ataupun terlepas pandang orang kata zaman sekarang. Kita perbetulkan balik, mengelokkan amal ibadat kita. Baik. Jadi kita tengok di sini, kita sambung daripada yang tu sebab saya kata banyak solat ni. Dia bermula dengan istinja. Istinja satu istilah dalam bab bersuci. Jadi istinja dia pun kita tak mengaji, kita sebut istinja tak terbayang lagi. Dia apa istinja? Baik, kita tengok dulu satu hadis Nabi SAW tentang kewajipan beristinja dengan sempurna. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istanzihu minal bawl fa inna 'amata 'adzabil qabri minhu, rawahu Daraqutni. Hadis ini riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, Abu Hurairah kata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda Nabi? Bersihkanlah diri dari kencing. Nazafah, nak bersihkan, kebersihan. Bersih diri di sini daripada sudut mana? Daripada kencing kita, mana kita qada hajat. Jadi nak menyatakan di sini istinja tu ialah kita menyucikan, membersihkan diri daripada najis yang keluar daripada kubul dan dubur ketika kita tunaikan hajat. Kita buang air kecil, air besar. Proses membersihkan najis yang keluar tu. Kalau di sini terus-terus kata baul ni kencing. Kita kencing, kita nak basuh kencing tu, nak bersihkan dia tu. Jadi dikira besar. Kerana apa? Fa inna 'amata 'adzabil qabri minhu. Kerana kebanyakan siksa kubur yang masuk dalam soal iman kita, benda ghaibiyah, wadiyat, benda ghaib, benda sam'iyat, iaitu siksa kubur, berasal mana? Kerana daripada kencing tersebut. Mana orang yang tidak menyucikan ketika dia kencing, dia tidak istibrak dengan betul. Tu maksud dia. Bisa boleh, tak boleh. Kayak ni. Ke depan. Baik. Sebelum kita pergi kepada wuduk tu, jadi istinja ni, kita orang kata nak istibrak, nak putuskan daripada suci ni, betul-betul suci macam mana. Yang pentingnya bila kita qada hajat, yang disebut tadi saya kata istibrak. Kalau pada seseorang itu biasa berlaku bila kencing, dia ada lagi saki baki yang sedikit, yang tu nak istibrak. Jadi kena buat betul-betul. Sebab kadang-kadang basuh, habis-habis tu basuh, lepas tu bila dia bangun berjalan, ada saki baki tu keluar. Yang tu yang membuatkan kena jadi tak bersih. Sebab tu kita kena usaha buat dulu dengan cara yang betul. Itu tak apa.
Makna fiqh ni kita kena buat bagi betul. Lepas tu apa jadi dah kita buat cara betul tu tak apalah, dimaafkan dah. Dimaafkan. Baik. Jadi kalau kencing ni kena antaranya kita berdehem-dehem. Bagi keluar habis. Bahkan kalau orang lelaki ni biasa dia kena tengok keadaan. Kalau dia perlu, ini bergantung pada satu orang tak sama. Dia kena buru tarik supaya keluar sampai habis. Kita sebut macam tu. Jadi dia tahulah diri dia. Sebab tu kena ambil masa. Kalau orang yang dia tahu dia ni kita tak lawas betul, dia kena ambil masa sikit. Dia tak boleh buat cincai-cincai. Kena bagi awal. Baik. Betul juga orang perempuan, cara orang perempuan. Dia tu kena duduk bercakung elok-elok bila nak istinjaan, supaya bersih yang bahagian zahir. Bahagian zahir. Jadi makna kalau kita dah buat semua dah, lepas tu kadang-kadang ada semua orang dia terasa macam ada keluar, tapi dia dah buat dah semua tu tadi, maka ketika itu dimaaf tak kira lah. Sebab dia dah buat semua apa yang patut dia buat. Itu jangan was-was lah. Itu dimaafkan lah. Mana syarak taklah suruh tu semua. Tapi kalau kata sungguh keluar, sungguh setitik dua, kena kita pakai seluar dalam apa kena. Keadaan ramai ni nak buat macam mana? Ramai kan, kita nak salin, nak balik jauh. Nak balik hotel jauh. Kita pakai seluar, kena seluar dalam. Jadi masuklah tandas tu. Basuhlah, dia kira kalau najis tu, kalau kita dah betul-betul memang kena sungguh setitik dua, sampai kering dah. Kan? Biasanya kalau setitik dua ni kita pun tak tahu kesan dia dah. Tak tahu kesan dia tak mana. Sebab nak kata bau pun tak bau sangat kalau setitik gitu. Tak nampak pun kesan dia. Maka kita kalau tak bau, tak nampak, kita kira itu nama dia najis hukmi. Yang kena di seluar dalam tu najis hukmi. Saya tengok tak nampak apa, tapi kita tahu tadinya dah kena dah setitik dua inci kata kan. Sebab ada orang macam tu. Jadi najis hukmi ni maksudnya apa? Kita nak sucikan najis hukmi tempat yang kena najis tu. Memadai kita basuh sekali ya. Ambil ayam je kena basuh sudah. Bahkan kalau malam-malam, kalau solat dalam tarik, basuh hujung tu saja, tempat yang kita yakin kena tu. Bukan suruh basuh semua solat dalam. Itu kalau ada susah sangat. Jadi cukuplah membadar kata jadi suci. Kita bawa semayang pun hati. Basah-basah bila sikit, nasak air kering. Kan? Berah-berah kata mana. Pandai-pandai lah yang tu. Bagi kaum wanita pula, saya rasa ada kot dulu Ustazah mungkin disebut kalau lepapan orang perempuan sekitar faraj dia tu, yang tu tak apa. Tapi kalau jenis orang yang suka ada keputihan, yang tu najis. Bila najis, kalau kena seluar dalam dia najis, dia bawa semayang jadi tak sah. Jadi apa yang patut dia buat? Buatlah apa-apa lapik lah apa. Kalau ni ada panty liner orang perempuan kan, pakai panty liner. Jadi bila dia nak semayang, buanglah yang tu, pergi bersihkan diri dia. Jadi kena ambil berat benda-benda macam ni. Itu juga kita nak pergi tandas dengan pakai yang dah semayang tu kan, kita masuk, tak apa. Jangan bagi merecik ya. Terang-terang merecik kena basuh. Tapi kalau masuk barangkali merecik, terpercik, tapi itu tak pasti, yang tu dimaafkan. Tak payah nak teliti sangat, itu dimaafkan. Tapi kita kena jagalah. Masuklah tandas tu selok, elok-elok, detail lah. Tambah kalau tandas dia ada tempat sangkut kan, kita pakai buat masa nak dibuka, sangkut dulu, senang. Itu kena ambil masa elok-elok. Kemudian kita pula di sana biasa juga kita bawa ke tandas
barang-barang beg kita, kan, beg kita dengan doa kita lah, barang pilih, bahkan setengah mungkin dia bawa Quran terjemahan ke apa ke, dia bawa. Apa hukum dia bawa benda-benda ni masuk dalam tandas, kan? Ini pun takut jadi salah faham. Bawa benda-benda ni tidak haram, asalkan kita bawa dengan jaga kemuliaan dia. Maksudnya kalau kita letak dalam beg elok-elok, Quran betul-betul pun tak apa, Quran ada terjemahan tu pun tak apa, dalam beg, bawa masuk tandas, tidak haram. Yang haramnya apa? Yang haram kalau kita masuk tandas dalam keadaan terdedah. Kalau terdedah semata-mata, makruh, dia jadi makruh. Ayat Quran ke buku doa ke apa kita galas muka ni, dia terdedah, makruh hukumnya. Dan kalaulah sampai peringkat terpocik kena najis, buku tu Quran ke apa ke terpocik sampai kena najis, yang tu haram, baru jadi haram. Dia macam tu. Tetapi orang kebanyakan kita tak faham, tak boleh buat masuk dalam tandas ni, dia kata. Dah, kalau benda tu dalam tempat yang terpelihara, maksudnya kita buat dalam beg ke apa kan yang tertutup, apa, lepas tu sana dibuat masalah kalau apa-apa, kita tak ada apa, macam kita ada poket, dalam poket kan, kalau tak ada beg katakan. Hatta kalau kata tak ada apa, orang pakai kepiah, dalam kepiah, jadi dia tak terdedah, maka ketika tu harus. Kalau terdedah jadi makruh, tapi kalau sampai kena najis, haram. Tu je. Jadi boleh bawa dalam tandas, boleh. Jadi tak payah lapis hana letak kat luar pula, kan, gantung beg, kalau kena hilang lagi. Kan. Jadi yang tu tak apa, penting kita faham. Okey, cukup sikit peringatan. Kalau ada apa peringat, saya terlupa. Baik, lepas dah kita menyucikan diri kita ni, kita berwuduk. Wuduk ni tahu sangat dah. Cuma kita nak tengok sikit, mungkin ada satu perkara tu nak tanya apa boleh. Baik, ambil wuduk, niat. Nawaitul wuduk lillahi ta'ala. Nawaitu rafa'al hadasil asghari. Niatlah apa yang kita duk belajar. Saja aku ambil wuduk kerana Ta'ala, saja aku ambil air semayang kerana Allah Ta'ala, saja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah Ta'ala, boleh belakang. Mana-mana tak boleh. Kita kata air semayang tak apalah, maksudnya nak tawaf ambil air semayang, boleh lah. Kita faham ambil wuduk. Eloknya nawaitul wuduk, dia aku mengambil wuduk kerana Ta'ala, atau aku mengambil fardu wuduk kerana Ta'ala. Tu niat. Dan niat ni bila tengok dia buat dalam kurungan tu, ketika mula membasuh muka. Jangan niat sebelum basuh muka. Kita lafaz tu boleh sebelum basuh muka, tapi masa sedang basuh muka tu kita hadirkan niat ambil wuduk tu. Maka ambil wuduk dah cukup dah. Memadar dah niat dah. Kemudian membasuh muka mengikut hadnya. Hadnya apa? Had muka. Jadi kena tahulah had muka. Biasanya kita basuh ni semualah. Ni kalau bawah ni, tulang dagu ni tu had dia. Basuh sampai ke tepi ni. Saya kata dulu ambil rambut-rambut ke tepi ni, basuh. Kalau had panjang ujung tu tak apa, tapi basuhlah. Tak tumbuh tepi-tepi tu semua rambut. Sunat kita gosok kan. Tapi sebelum kita gosoklah muka kita 3 kali. Buat 3 kali. Yang pertama tu fardu, basuhan fardu. Itu kita ni satu lagi tentang air musta'mal. Air musta'mal ni air yang kita dah guna untuk basuh yang fardu kali pertama. Kita basuh muka, dia rukun wuduk kan, basuh muka. Basuhan yang pertama tu bila kita basuh, air yang jatuh tu dah habis, lepas guna tu, yang tu air musta'mal. Sebab tu kita kata dia air basuhan yang fardu. Yang pertama tu basuhan fardu, ambil wuduk. Yang tu jadi musta'mal. Tetapi kalau basuh kali kedua,
Air yang jatuh tu bukan musta'mal, air mutlak. Sebab itu basuhan sunat. Kali kedua sunat, yang ketiga pun basuhan sunat. Apa nak beza musta'mal dengan mutlak ni? Ya, kalau kata air musta'mal kita tak boleh guna dia untuk berwuduk, kan? Dia tidak boleh mengangkat wuduk dengan air musta'mal, air yang telah digunakan. Kalau dia terpercik, jadi hukum dia air musta'mal ni, kalau dia terpercik dalam satu bekas kita buat cebok ke apa kan, dia terpercik setitik dua, sikit-sikit lah terpercik, air tu jadi musta'mal tak? Tak. Kalau setitik dua yang sedikit, dia kira-kiranya kalau sampai berubah air tu baru jadi musta'mal. Sikit-sikit tak apa. Jadi kita pun bukan nak kira kan, bukan duk tengok betul-betul, kira-kira sekira-kiranya macam tu. Jadi jangan orang kata terlalu sampai jadi was-was pula. Baik. Di rumah kita kadang-kadang kan, cik dia kata tak sah ke apa. Jadi kena faham air musta'mal tu apa. Baik, begitu jugalah basuh tangan. Kali pertama tu yang tu air musta'mal, kali kedua, ketiga tu dia bukan musta'mal. Baik, kemudian basuh dua tangan hingga ke siku. Ni basuh bagi sampai macam tadi muka lah. Muka. Saya pernah tengok ada orang tua dah ambil wuduk, dia masuk buka, dia duk tonyoh ke depan. Tepi ni dia tak lajak basuh tu sampai ke sini. Sini kering. Tepi ni kering, dia duk basuh kot ni. Jadi kiranya tak sah. Wuduk dia tak sah. Begitu juga tangan dia duk basuh. Siku dia tak berlajak. Sebab tu kita kena basuh sampai lengan atas, bagi lebih sikit. Kita basuh tu. Jadi kalau duk buat basuh gitu lebih kurang, tak sah wuduk. Bila tak sah wuduk, tak sah sembahyang. Begitu juga kalau nak tawaf, tak sah tawaf. Dia tak sah ibadat. Baik. Menyapu kepala dengan air, sapu. Ni hukum sapu, bukan basuh. Bila sapu ni cukup basah tangan, sapu dah cukup memadai. Jadi kalau air yang banyak sampai meleleh pun tak apalah. Tapi yang dikatakan fardunya nak buat macam mana, nak menghasilkan fardu tu sapu saja, tak mengalir air pun tak apa. Dia sapu sekurang-kurangnya kena 3 helai rambut, 3 orang rambut kita punya sikitnya pada had kepala. Kenapa ada kata had kepala? Rambut tu yang duduk dalam had kepala. Dia tak macam gunting rambut tahlul kan. Orang perempuan kalau kata dia tarik rambut tu, rambut tumbuh dalam had kepala. Tapi dia tarik rambut tu, ujung tu bukan duduk dalam lingkungan kepala. Memada kalau bab tahlul bercukur, bergunting, memada gunting di ujung tu kira sah. Tapi wuduk tak sah. Dia ambil rambut tu bola pelantar, dia sapu kat ujung rambut je, tak sah wuduk dia. Dia kena sapu dan di rambut yang dalam had kepala. Tu maksud dia tu. Ujung kepala terkeluar daripada had kepala, tak boleh sapu had tu. Tak memada. Kemudian membasuh 2 kaki hingga kedua buku lali, begitu jugalah. Basuh sampai 2 mata kaki tu. Begitu juga tumit tu kena basuh. Setengah orang dia pakai suar kaki gitu aja. Di belah tumit tu duk kering lagi, tak kena air, tak sampai. Itu orang cermat ni, dia kena gosoklah bagi rata. Kemudian tertib wuduk lah, ikut susunan daripada awal tadi. Baik, kemudian ini dia nak kaitkan dengan keadaan kita berwuduk di dalam Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Itu juga masa dalam perjalanan kenderaan di Arafah, Muzdalifah, Mina, kita nak berwuduk. Itu sebaik-baiknya kita ni di sana banyakkan masa-masa kita dalam keadaan berwuduk. Bukan kita nak semayang saja dah. Biar dalam banyak masa kita berwuduk. Jadi nak buat macam mana? Tengok, guna penyembur air.
Saya kenal lah ni. Penyembur air dengan syarat baik, kaedah dia kita pakai spray lagi dah sebut penyembur ni spray. Dengan syarat kaedah dia air ni yang kita spray kepada anggota wuduk kita ni, dia mengalir sampai jadi air yang jadi titisan air atas anggota yang kita spray tu, dia dah titisan tu boleh mengalir dah. Dia jadi mengalir dah. Masa tu dia kira kita basuh. Basuh ni mana mengalirkan air tu basuh. Tapi kalau baru naik titik-titik biji-biji tapi dia tak bergerak lagi, spray sikit-sikit gitu, lepas tu kita perata, yang tu tak mau, yang tu dia jadi sapu. Dia kena bagi banyak sikit sampai nampak dia boleh bergerak. Masa tu kita perata tak apa, dia kena mengalir dah. Dan sekurang-kurangnya 3 titis ni ibarat saja. Sebab kira banyak air ni aqal jam'i salah satu. Sekurang-kurang yang kata banyak tu 3 je betul, dia kata 3 titik. 3 titik dia kira banyak lah tu. Tapi bayangkan takkan dah dan semua ni 3 titik, 1, 2, 3 cukup tak, dia kena tempat tu yang juzuk anggota yang wajib basuh tu, air tu boleh mengalir. Jadi tahun ni saya nak kena tunjuk ni, saya tunjuk tu. Okey, Ustaz. Bismillah. Baik. Biasanya saya tak ingat Tuan Haji dia bagilah apa, spray yang botol kecil tu cukup memadai dah. Kena jual, kita beli pun boleh. Yang ni saya buat main hak saya yang rosak lah. Kat rumah cari-cari tengok rosak. Jadi spray ni pun boleh pakai. Di sana pun ada jual spray macam ni. Yang ni lebih senang sebenarnya, tapi nak bawa payah. Tapi bola bag pun boleh, kan? Okey, jadi saya nak tunjuk betul ni. Jadi kita kalau dalam masjid lah, kan, dalam masjid duduk tepi-tepi situ pun tak apa. Ataupun kita tak mahu ganggu orang, kita pilih satu penjuru dalam masjid. Jadi kita nak tak mau kacau orang, kita lapik lah sikit kain kan. Lapik lagi basah pula lantai dah. Tapi tak basah sangat pun. Baik. Jadi kaedah dia, kita nak ambil wuduk pakai spray ni, kita hanya ambil yang rukun-rukun saja, hak sunat tak payah buat lah. Nak kumuk tak usah, kumuk nak ludah kat mana kan. Jadi tak usah kumuk lah. Tangan pun tak payah, tu sunat kan. Nak basuh-basuh tangan dulu tak payah. Ambil yang rukun betul-betul. Dan yang keduanya, yang rukun pun ambil sekali-sekali saja. Tak payah duk 3 kali, muka sekali, 2 kali, 3 kali, jenuh, basah habis libah gitu. Okey, jadi buat sekali-sekali supaya sah wuduk kita tu. Kita nak membaharui, kita nak ambil wuduk lain kan, ambil wuduk lain. Dan batal. Jadi kenapa nak buat macam hari itulah kita kata keadaan di sana tu susah menyukarkan kita kalau nak keluar masjid, nak masuk balik. Dan kalau kata dekat nak semayang ni, kalau dekat waktu dekat-dekat setengah jam tu, keluar tak masuk dah. Jadi kita dah duduk tempat yang elok dah. Kita batal wuduk, kita guna spray lah. Baik. Baik, jadi lampakan macam ni, orang perempuan naknya dia boleh pandai-pandai dia lah. Kalau ada dia orang kawan cover dia sikit, dia tak payah buka ni, dia pakai daripada bawah, daripada telkung dia ke apa kan. Baik, orang lelaki lagi senang lah, dia tak payah pakai macam ni pun tak apa kan. Baik, saya nak tunjuk, saya spray muka, spray tangan. Kalau sapu je kan, basuh kaki kan, yang tu je. Jadi berapa? 1, 2, 3, 4 anggota saja. Semua sekali-sekali.
kita rasa-rasa lah masa air tu dah mula bergerak mengalir, kita perata. Ya? Okey, cuba. Alah ni. Buat. Ha? Tengok boleh lah. Tengok sunat kan. Ha. Boleh lah kena boleh. Kaki kita. Celah jari ni kita ni sebab takut tak sampai kan, kita spray. Kita gelapnya tangan kiri ya. Kita kalau ambil untuk biasa pun kan kita guna linking, kita tarik masuk ni. Berata okey. Yang lebih. Okay. Tengok boleh. Kasah wuduk ni atau habis. Okey, boleh ke no? Ada soalan? Ada soalan? Baik, jadi kalau kita buat macam tu, baik, saya teringat tentang ambil wuduk saya kata dulu. Sapu kepala, kita sapu bagi banyak. Supaya di sana bila orang tengok kita ambil wuduk pun tak ada siapa yang akan bertikai kan. Walaupun tadi pada syarat kita syarat sah sapu kepala ni sekurang-kurangnya tiga helai rambutnya kan, tiga orang 3 helai. Jadi pada mazhab lain dia nak lebih. Baik. Jadi di sini dia kata dalam Masjid Haram yang saya tunjuk tadi lah. Ini dalam kenderaan. Nanti kenderaan pun boleh kalau kita nak berwuduk. Begitu juga di Arafah, yang mana kita nak banyakkan ibadat, nak pergi tempat pun kena orang ramai nak beratok apa semua lah. Jadi ambil masa, jadi kita ambil wuduk. Sekadar nak ambil wuduk pakai spray lah. Muzdalifah ni kita turun berhenti di sana. Maka kita sembahyang maghrib isya sana. Dia tunggu-tunggu tu nak baca Quran ke apa ke. Tapi di sana di Muzdalifah tu lampu tu sama-sama dia pakai spotlight tinggi. Jadi kita kena pakai lampu kita sendiri. Sebab tu dinasihatkan juga kita bekal bawa torchlight kalau boleh. Tapi hari ni banyak orang pakai handphone kan, tengok boleh lah. Mina dalam khemah lah. Mina tu lebih ada lampu apa semua, aircon lagi apa semua. Macam Arafah lah ada aircon. Baiklah. Wuduk ni amalan sunat wuduk. Yang ni dalam keadaan yang kita boleh ambil dengan sempurna lah tadi. Sapu air, ambil dengan belah kanan. Bersugi. Sunat bersugi. Yang sebaik-baiknya guna kayu sugi tu. Kayu sugi, beli lah.
Amal, ingat ni amalan sunat Nabi, walaupun kita gosok gigi itu pun dikira bersugi juga. Di rumah gosok gigi tu kita membersih gigi kan bersugi lah tu, tapi afdal lah kita guna kayu sugi tu. Kemudian menghadap kiblat, mana kita ambil wudu dalam keadaan menghadap kiblat. Itu kalau kita orang yang ambil peduli ni, kita nak ambil wudu pun kita ingat ni aku duduk menghadap macam tepi kat kolah kan. Kalau boleh kita duduk sana menghadap kiblat. Ingat baca basmalah. Basmalah ni kata singkatan daripada ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Itu basmalah, bukan hijab silap tu. Basmalah kita panggil. Macam kita kata hamdalah. Hamdalah ni apa? Alhamdulillah kan. Jadi basmalah ni apa? Bismillahirrahmanirrahim. Baca bismillah. Kemudian cuci dua tapak tangan hingga pegangan tangan kita tak ada berkumur-kumur, menyedut air ke dalam hidung. Ni masa ni kita nak amal sungguh ni. Masa wabak-wabak ni sedut air ke hidung. Hati sah keluar balik. Kemudian menyapu air ke seluruh kepala. Nampak? Seluruh kepala tu sunat, sapu semua kepala. Yang sikit ni kita buat satu jari pun tak apa dah. Di seluruh kepala tu sunat. Menyapu air ke seluruh telinga, sapu. Telinga sapu juga, bukan basuh kan. Sapu. Sunatnya kita ambil daripada tengah-tengah keluar patah balik. Kalau menyelati janggut yang tebal. Orang yang janggut tebal lah. Tebal ni apa maksud tebal? Kalau kita duduk depan ni kita tak nampak warna kulit dia, bayang-bayang dagu kulit dia tak nampak. Tebal semua. Yang tu menyelati. Menyelati jari, tangan dan kaki yang saya buat tadi lah. Kita masuk celah jari ni. Sunat kalau tak buat macam tu air sampai. Tapi kalau tak buat macam tu air tak sampai, wajib buat. Macam tadi saya kata spray kan. Spray kita takut kalau tak menyelati, tak jari celah jari kita tak sampai, maka jadi wajib kita buat macam tu. Itu masukkan, takut spray ni air tak masuk celah tu. Kemudian mualat berturut-turut. Ni pun kita kena faham je, ambil wudu apa kena mualat. Sunat mualat. Tak mualat boleh kan? Maksudnya apa? Kita ambil wudu, katalah ambil wudu kat rumah, dia tengok ayam mati, ayam stop. Basuh muka, basuh tangan. Lah ayam habis dah. Tu main masjid. Main masjid sambung je. Sapu kepala, basuh kaki. Boleh lah, sah. Tak payahlah ambil mula lain. Sebab tadi dah basuh dah muka, basuh tangan dah. Contoh lah kan. Tu nak bagi hilang ragu-ragu, duduk tahun ni ambil wudu, basuh muka. Lagi singgah suku atas, basuh tangan. Pergi dekat kulim tu, sapu kepala, basuh kaki. Habis. Ambil wudu lagi sini sampai sana pun habis. Boleh lah, sah wudu dia. Tapi tak hasil mualat. Mualat suruh sunat berturut-turut. Kemudian baca doa. Ini pun doa ni kita kena biasakan baca. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min 'ibadika salihin. Tapi lain sikit doa ni, orang baca doa lepas wudu sunat tengok ke langit, tengok ke atas, baca doa. Baik, perkara membatalkan wudu, yang ni pun kena penting juga kita tahu. Keluar sesuatu sama ada benda keras, tak kira bukan najis saja, apa-apa yang keluar, benda keras, cecair, angin dan sebagainya, daripada dua jalan kemaluan tu, kubul atau dubur, kemaluan depan, kemaluan belakang, tak kira keluar apa pun, daripada dalam keluar zahir, jadi batal. Iaitu dia buat masalah kalau kita fiqh kan, cacing keluar, bukan pergi buang air, pergi buang air besar apa, cacing keluar masuk balik, batal wudu. Keluar kan, keluar sesuatu, tak kira lah angin ke apa, depan belakang tak kira, batal. Hilang ingatan dengan sebab gila, mana hilang akal dia. Pengsan pun kira akal dia tertutup, bukan hilang akal apa kan.
Mabuk itu juga mabuk. Mabuk ni maksa mabuk macam orang mabuk minum arak tu, mabuk sungguh. Kalau mabuk laut tu tak kira, yang tu sedang. Ni mabuk je. Pitam. Ni pitam gelap mata kan. Atau tidur yang tidak tetap kedudukan tidur. Tidur tetapi syarat dia yang tidak tetap kedudukan punggungnya. Kalau dia sambil duduk dia tidur, tapi tetap. Maknanya sekiranya dia duduk macam tu tak boleh keluar angin, tak ya. Itu tak batal kalau duduk macam tu. Tapi dia senakai pula kalau orang yang badannya kurus sangat, dia batal juga. Sebab dia tidak boleh menegah kalau tengah-tengah dia tidur. Tidur ni maksudnya orang yang tak sedap langsung. Tapi kalau kita mengantuk, duduk sana memanglah. Kebanyakan orang tanya mengantuk tak? Mengantuknya ini pun ujian juga. Tapi di sana kita dah berubah masa kan. Bila berubah masa nak betul nak ajah balik duduk, mengantuk. Mayang mengantuk, baca Quran mengantuk. Allah kata nak macam mana ni? Memang tahu ujian. Jadi macam mana kalau kita mengantuk sungguh-sungguh? Hampir tu hayang-hayang. Tapi dengar yang kata tidur ni sampai tu tak sedar apa-apa, yang tu tidur. Tapi kalau duk mengantuk tapi dengar biji buah orang sembang tapi tak faham, tapi dengar orang cakap, ngantuk lah, tak batal lagi. Yang tu kira belum tidur. Walaupun dia tak boleh nak faham lah orang cakap apa, dia mengantuk sangat. Yang tu belum tidur. Yang tidur ni ghaib terus. Yang tu walaupun sebentar. Ghaib. Jadi berlaku dah kena tengah sembahyang. Sampai terkejut macam tu. Biasa tak? Tengah sembahyang jadi terkejut. Pasal apa? Lena sungguh-sungguh. Kalau lena ghaib betul-betul, batal. Batal. Kena berhenti sembahyang, ambil uduk lain. Tapi kalau ngantuk, dia ada dengar tapi tak hilang betul lagi, tu belum, tak batal. Baik. Tu tidur bersentuh kulit antara lelaki dan perempuan. Yang ni bersentuh kulit tak kira bahagian mana, asal kata kulit. Antara lelaki dan perempuan yang bukan mahramnya. Ingat oleh istilah yang sebut dulu kan. Kita sebut mahram, bukan muhrim. Muhrim ni apa? Muhrim ni orang yang dalam ihram haji atau umrah. Orang sedang dalam ibadat ihram haji atau umrah, yang tu kita panggil muhrim. Itu istilah yang betul lah. Jadi yang betulnya pada masalah batal wuduk ni, kalau dalam bab nikah kahwin pun, siapa mahram dia? Orang mahram ni orang yang haram nikah dengan dia. Kalau seorang perempuan, lelaki mana yang mahram dia? Lelaki yang haram nikah dengan dia. Pak dia, pak melakang dia, abang adik dia, kan? Yang tu mahram dia. Kita jawab soal lelaki, siapakah perempuan yang mahram dia? Perempuan yang haram nikah dengan dia, kan? Mak melakang adik, kakak apa semua, itu mahram dia. Jadi kalau mahram sentuh tak batal. Musaharah makna pak mentua, mak mentua, kan? Pun. Baik. Jadi yang bukan mahram kalau sentuh batal. Pada mazhab kita tak kira, asal sentuh saja, dia tak kira orang yang menyentuh ke, orang yang kena sentuh ke, ada syahwat ke tak ada syahwat ke, batal semua. Baik. Kemudian yang keempat, menyentuh kemaluan. Yang ni cuba tengok beza dia. Sentuh kemaluan ni, kemaluan kubul atau dubur. Mana betul-betul atas kemaluan tu, tepi-tepi tak kira lagi. Betul-betul tempat dia tu, kubul tu pun. Dengan sentuh tu pula syarat dia tapak tangan yang batal. Kalau belakang tapak tangan tak batal. Tangan bahagian lain tak apa, sentuh dengan lutut kaki apa, tak batal. Sama ada kemaluan sendiri, dia pegang kemaluan dia sendiri, batal wuduk dia, ataupun dia sentuh kemaluan orang lain, walaupun anak dia yang kecil ke apa, nak basuh ke apa, kena tapak tangan dia, batal wuduk dia. Baik. Jadi faham baiklah. Tapi kalau binatang, dia pegang binatang, kemaluan binatang, tak batal. Dia kan manusia.
Yang kelima murtad, na'udzubillah min zalik. Ini murtad ni kena bicara sungguh-sungguh sebenarnya. Kena mengaji bab dia betul-betul, apakah perkara yang menjadikan seseorang itu murtad. Murtad ni apa? Orang yang terkeluar daripada, batal Islam dia, batal dua kalimah syahadah dia, terkeluar daripada Islam. Macam mana dia terkeluar? Sama ada berlaku dengan cakap dia, dengan sengaja dia bercakap, ataupun dengan perbuatan dia yang boleh jadi murtad. Pergi duk sembah tokong apa ke, atau bagi hormat pada itu jadi isu dulu kan. Orang pergi buat, pelajar-pelajar ke apa, pergi buat dia punya projek mereka ke, pergi masuk kuil-kuil. Jadi kalau dia buat upacara mereka menghormati ke apa, boleh jadi murtad. Pergi duk tunduk, mereka tunduk, kita pun tunduklah, buatlah macam mana tunjuk nak harmoni kononnya depan tokong. Murtad orang tu. Walaupun dia kata saya bukan percaya apa saja ikut buat jelah. Murtad, jangan buat. Kan ada isu ponggal hari tu pun kan. Itu isu agama betul-betul. Isu Dewa Matahari, mereka bersyukur, terima kasih pada Dewa Matahari, mereka buat tu. Tak nak nasi manis ke apa tu, semua tu. Kita dia buat kata lah, kita tengok saja dari jauh tu. Tapi duduk dekat dalam majlis pun tak sah, kita tak perlu. Sebab selama ni pun di sekolah kita tak ada buat. Dia nak buat, kalau sama dia tu buat lah. Jadi tak perlulah nak buat. Kita kata nak wujudkan integrasi perpaduan ke apa ke, selama ni pun tak perlu benda. Sebab dia ada kaitan dengan upacara yang dia buat tu, upacara agama. Kita jangan sama-sama tengok dari jauh tu tak apa lah. Tapi kalau duduk dalam majlis tu sama, jangan. Tak perlu. Boleh jadi murtad. Ataupun dengan i'tiqad, pahaman dia ke, keyakinan dia ke, boleh jadi murtad. Itu pun kena belajar banyak lah. Dan bukan semua asal suatu tu terus murtad atau batal syahadah. Ini pun banyak soalan-soalan juga yang orang kadang-kadang orang cakap, terutamanya kalau isu syirik ya boleh batal kalimah syahadah. Tapi bukan semua syirik. Sebab syirik yang kita sebut ni, ada kali syirik khafi, ada syirik jali. Sikit-sikit macam orang kata pi kat bomo ada syirik kan. Ada orang kata bomo apa maksud dia bomo? Kalau bomo tu suruh buat sembahan yang menyalahi syarak, pi duk buat ayam panggang apa, pi duk peranyut kalau pi duk jamu, yang tu jadi syirik lah. Perbuatan tu salah. Tapi kalau pi kat bomo, pi duk nengok ke apa ke, kita tak boleh nak kata terus syirik. Adakah maksud kita syirik itu batal iman dia keluar dari Islam? Dah. Jangan cepat-cepat nak duduk. Walaupun benda tu kita larang, jangan pi duk menengok dekat orang. Kita ni kena sakit ke mana ke, sikit-sikit kita ni kan, masa punya pipi berkata hang ni kena ni, orang buat ni. Pipi kat rumah dia cerita pula, orang ni macam ni. Duk pi percaya tu batal 40 hari ibadat tak terima sebab duk pi menengok dekat tok bomo. Haram tapi tak syirik lagi, bukan syirik batal Islam. Dia syirik khafi. Syirik khafi ni berdosa. Tu jangan kita borong semua gitu je. Tapi jangan buatlah benda-benda tu. Tapi saya cuma nak ingatkan, jangan menghukum orang kafir. Kan? Baik, wuduk semasa di tanah suci bersetu baik. Yang ni isu yang selalu kita sebut. Yang kita sebut mengenai bersentuhan, makna batal wuduk dengan sebab menyentuh kulit lelaki perempuan bukan mahram. Itu isu utama dia. Adapun batal wuduk dengan sebab-sebab yang lain, ada banyak kan perkara yang membatalkan wuduk macam tadi. Pitam lah, tidur lah, yang tu batal. Itu juga keluar angin ketut ni batal, mutlak batal. Tak ada kata pi sana tak batal belaka, ada. Yang kita bincang yang ni saja. Kerana apa? Kerana masyaqqah, kerana jadi kepayahan. Sebab di sana zahmah kan. Orang kata zahmah ni sesak sangat.
tak boleh nak dielakkan lelaki perempuan terkena. Bukan kita saja nak sentuh, terkena. Sebab antaranya apa? Pada mazhab dia, mazhab lain tak batal. Sebab tu dia tak kisah sangat. Dia main kat kita, langgar kita pun dia tak batal. Kita pula duk lari-lari. Jadi kerana manusia terlalu ramai di sana, maka ini keterangan dia. Tengok, bersentuhan lelaki dengan perempuan yang halal nikah. Makna halal nikah ni istilah yang lain tadi kita sebut bukan mahram. Orang yang bukan mahram halal nikah. Itu maksud dia. Jadi lelaki dan perempuan yang halal nikah antara keduanya tanpa lapik. Syarat dia tanpa lapik. Kalau berlapik tak batal. Mempunyai dua pandangan. Ini dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i. Baik, pendapat yang rajih. Rajih ni apa? Tu pendapat kuat. Fiqh ni dia macam tu. Dia ada boleh jadi beberapa pendapat. Kemudian ada pendapat yang paling kuat, yang ni kita pegang asalnya. Jadi apa dia pendapat yang rajih, pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i? Batal wudu. Yang kita sebut tadi kan, sentuh kulit tang mana, apa tangan ke, kena tang tekuk, tang kaki, tang mana ke, batal. Batal wudu sama ada sengaja atau tak sengaja. Sama ada orang main sentuh dia ke, dia pergi sentuh orang, batal. Yang kedua, ada pendapat kedua dalam mazhab Syafi'i disebut marjuh. Marjuh ni lawan daripada rajih. Marjuh ni pendapat sebenarnya dia buat ni pendapat yang boleh diterima, tapi marjuh ni pendapat yang dhaif, maksudnya pendapat yang lemah. Tadi kuat, yang ni lemah dalam mazhab Syafi'i. Jadi pendapat lemah ni mengatakan apa? Hukum dia, bersentuh kulit lelaki perempuan yang halal nikah ni tidak batal. Tidak batal wudu, tapi ada syarat dia. Sekiranya sentuh tu tanpa syahwat. Kalau sentuh dengan rasa syahwat, batal. Yang tu kena sendiri tahulah. Kalau sentuh rasa seronok pegang sentuh, batal. Tapi kalau tersentuh lah ramai-ramai, mana nak ada syahwat, sentuh kita pun nak elok, tapi kena juga, jadi tak batal. Jadi dalam keadaan macam tu, dia ada kaedah fiqh. Dia kata idza dhaqa al-amru ittasa'a. Al-musyaqqatu tajlibu taysir. Bila payah, dia pergi kepada yang lebih ringan hukum dia. Ambil ringan. Ringan hak pendapat yang lemah tadi, maknanya dia lebih ringan, tak batal. Jadi oleh itu berpegang dengan pandangan yang marjuh di sana sahaja, dalam keadaan yang kata ramai orang tu sesak-sesak di sana, di tanah suci, kita boleh beramal ketika itu sahaja. Jangan pula balik-balik, kami pergi haji dah balik ni tak apa, tak batal. Bukan gitu. Dia hanya untuk diamalkan di tempat yang memerlukan kita pegang pendapat ni. Kalau tidak payah kita. Saat-saat ambil wudu, saat-saat ambil wudu. Orang tawaf habis, dia ada ambil wudu. Dia pusingan berapa dah? Pusingan 2 dah, 5 kali ambil wudu dah. Jenuh. Kan? Jadi pegang pendapat yang marjuh ni, boleh berpegang dengan pandangan marjuh itu tidak batal wudu ketika berlaku persentuhan antara lelaki dengan perempuan tanpa lapik serta tanpa syahwat disebabkan oleh kesukaran dan hajat. Nampak? Disebab apa? Kesukaran. Sukar nak jaga. Nak jaga tak mau sentuh, tersentuh juga. Atau hajat. Jadi kalau suami isteri ni, tengoklah, kalau tak usah pegang lah juga kan. Ni saja-saja dua ni. Tapi boleh macam mana? Kalau kata hajat lah, ramai sangat, dia takut sangat kan, dia pegang tangan suami, dia takut hilang. Hajat, kita boleh, sebenarnya boleh juga berpegang dengan pendapat marjuh, tak batal. Tak batal. Ini keputusan muzakarah haji kebangsaan kali ke-21, 22. Mana boleh pegang. Baik. Dia bukan saja masa tengah tawaf, masa bila kita boleh pegang hukum yang lemah ni, tengok. Bermula dari keluar bangunan penginapan, seterusnya hingga ketika dalam Masjidil Haram. Maknanya kita keluar daripada hotel kita tu.
Tu pun sesak dah. Dalam perjalanan nak pergi tu pun orang ramai. Boleh dah pegang pendapat yang lemah. Duduk tengah berjalan-jalan di masjid, bersentuh dengan orang perempuan. Kalau orang lelaki, orang perempuan pun begitu, orang lelaki memang rempuh dia kena kena bahagian-bahagian tertentu yang tak berlapik. Kita dah susah nak ambil wuduk pula dah. Tak apa, jangan ambil, tak perlu ambil wuduk, kira sah. Kena hati, kena faham lah tu kata kena ada ilmu. Ni duk ingat, rasa tak sedap, rasa tak puas lah, selalunya kita ambil wuduk lain. Dah, faham baik-baik. Hukum ada. Jadi kita berpegang dengan satu hukum dalam mazhab Syafi'i mengatakan tidak batal. Kenapa? Keadaan masa tu macam zahmah yang menyusahkan kita. Sehari kalau kita ambil wuduk, katalah ambil wuduk, tak apa-apa yang apa hati. Sehari jalan-jalan sentuh pula dah. Biar ambil wuduk boleh. Sekali, dua kali, tiga kali, lima kali. Mula lah. Nak berbayar lah. Jenuh je lah. Itulah. Kan? Kita dah ada cara dah ikut. Boleh. Begitu juga berada dalam keadaan kesukaran seperti menaiki pesawat atas kapal terbang ke bas ke mengerjakan haji umrah sah. Tapi sepanjang tempoh mengerjakan haji umrah sahaja. Tapi ini pun tengok kira-kira jugalah. Masa kita atas bas ni taklah begitu sangat. Jadi ini pertimbangan kita lah. Oleh kerana muzakarah haji boleh kita nak beramal waktu kita duduk atas bas pun boleh lah. Sebab kesukaran kita nak pergi ambil wuduk payah kan. Kira boleh lah amal. Tapi kalau kata tempat-tempat masa atas bas jarang lah nak berlaku, jadi kita rasa nak ambil wuduk lain, nak ambil tak apa. Sah digunakan pakai untuk tawaf dan sebagainya. Waktu tawaf lah terutamanya kita amalkan pendapat dhaif ni dan sebagainya, selagi wuduk tidak terbatal mengikut mazhab Syafi'i. Makna tak batal dengan sebab-sebab yang lain. Contohnya seperti keluar angin tadi kita kan. Yang tu batal lah. Yang tak batal hanya menyentuh kulit sahaja. Dah keluar angin tak ambil wuduk juga habis. Rosak ibadat. Tu kata jangan silap faham ni kan. Kita main Tuhan tak apa. Dia ada ketua macam tu pula. Dia kata tak apa kan. Kita pula tak kerti. Sungguh kan? Sungguh. Dua-dua sungguh-sungguh. Jangan. Itu jangan tu tanya sangat-sangat orang kawan-kawan ni. Kita tanya dia pun nak jadi tok syekh lah. Kan? Ketua macam-macam. Baik, habislah tentang wuduk tadi. Kemudian orang yang sahibul jabirah, tengok gambar pun tahu dah apa, orang yang berbalut anggota. Sakit ni maksudnya tengok, sahibul jabirah ialah orang yang ada balutan, berbalut anggota dia atau tampalan atau simen yang diletakkan kerana keperluan perubatan. Baik, sebenarnya balutan ni pula, balutan yang tidak mengizinkan dia buka, tak boleh buka. Tapi kalau sekadar tergeliat saja, kadang balutlah sikit kan, yang tu kena buka lah. Nak ambil wuduk kena buka. Jangan dah balut-balut tergeliat saja, tak mau buka, tak boleh. Ini yang kira mendatangkan kemudaratan kalau buka. Doktor kata ni balut ni jangan buka. Esok kau baru nak dressing lain ke apa baru buka. Yang tu tak apa. Ini sekadar balut macam tu boleh buka, sekali balut balik. Yang tu kena buka. Tu kata tengok dalam gambar tu balut kaki kan, makna dia cedera ke apa yang tak boleh dibuka. Maksud tu dia nak ambil wuduk. Masalahnya apa? Nak ambil wuduk. Dan kita perhati tengok di sini semuanya yang berbalut ni di mana? Anggota wuduk. Anggota wuduk dulu. Dan kaki, dan tangan, dan muka. Kalau balut dekat betih biar api ya, bukan duk basuh, ambil wuduk basuh betih, basuh paha ke, tengkuk ke, tak kan? Baik, itu maksud dia isunya kalau berbalut di anggota wuduk. Baik, balutan tampalan atau simen itu menghalang air. Yang masalahnya bila dia berbalut, air tak sampailah pada bahagian kulit anggota yang wajib basuh tu. Baik, jadi caranya nak buat macam mana? Cara berwuduk sahibul jabirah ada, jika balutan tampalan atau simen itu pada anggota wuduk,
pada kata wuduk, dia hendaklah berwuduk seperti biasa. Ambil wuduk macam biasa. Mana anggota yang tidak berbalut, dia basuh lah. Yang mana wajib basuh, basuh ni. Lepas tu antara yang kita nak kena cermat, maksudnya kita balut, katalah balut sampai ke siku, mana ujung tangan ni patutnya basuh. Tapi pasal berbalut, kita basuh hak sihat ni, hak tak sakit. Tepi balutan tu kena bagi sampai air. Jangan duk sapu kat tepi tu, tak mau. Anggota hak sihat tu kena sampai air. Sebab tu pandai-pandai lah nak bagi sampai air tu, nak basuh tu. Hatta kalau kata ni, ambil lah sapu tangan tola ke yang bersih tu kan, kita basahkan dia, kita tak tepi dia, kita perah, jadi kita basuh tepi tu supaya jangan basuh jadi basah pula balutan tu. Sekali basuh balutan, serak basah habis, jadi mudarat pula. Balutan tu kita tak nak bagi basah, tu hak tepi tu. Pandai-pandailah buat supaya basuh. Ada pun atas balutan tu nak buat macam mana? Sapu sahaja. Basah tangan, basah sekali, tak nitik pun tak apa, basah. Sapu atas balutan biar rata, memadai. Itu maksud dia. Jadi hukum sahibul jabirah, hukum dia ambil wuduk dalam keadaan macam tu. Maknanya pada anggota tu, macam tadilah, dia basuh tangan. Habis basuh tangan, dia sapu lah. Diikuti dengan sapu pula bahagian balutan. Kemudian baru sambung. Sapu kepala, basuh kaki kan. Jangan habis ambil wuduk baru sapu. Tak mau. Dia sapu masa ketika dia basuh anggota tersebut, diikuti dengan sapu. Bahkan atau sapu dulu baru basuh anggota pun boleh juga. Kan pada anggota tangan contoh tadi, dia sapu dulu baru dia basuh hak bahagian sihat, boleh. Ataupun basuh dulu baru sapu, boleh. Dua-dua boleh. Pada tempat dia. Nanti baru dia sambung hak anggota lain. Perlu membasuh anggota wuduknya yang sihat. Tadi saya katakan, yang masalah yang saya tekankan tadi apa? Hak tepi-tepi balutan tu kena basuh. Tapi kalau tak cermat lagi, basah habis balutan tu, itu kena ambil cermat di tepi tu. Dan menyapu pada jabirahnya, pada balutan tu kena sapu. Digalakkan yang ni, dia kata digalakkan untuk i'adah. I'adah ni apa? Ulang solat yang dilakukan dengan wuduk sahibul jabirah. Mana orang yang dia buat ibadat di semayang ke, dengan keadaan dia sapu sahaja, maka orang yang macam ni digalakkan dia ulang balik solat tersembahyang yang dia sembahyang dengan cara menyapu atas jabirah ini. Lepas dia sakit, dia sihat dah, tak balut dah, sunat dia kata galak di sini kan, dia ulang macam qada lah. Ulang balik sembahyang berapa kali sembahyang sunat. Pasal apa jadi macam tu pula? Kalau tak ulang boleh tak Ustaz? Dia kata digalakkan, tak ulang pun tak apalah. Qaul ini sebab di sana ada pendapat lain yang menyatakan orang yang berbalut pada anggota wuduk dia kena ambil wuduk serta tayammum. Tapi di sini dalam muzakarah haji, Mada dia ambil pendapat yang mengatakan kita sapu saja dengan air, sapu atas balutan, tak ambil tayamum, tak bertayamum. Pada pendapat yang lain kena buat dua benda, ambil wuduk serta tayamum. Jadi kalau orang mengaji dia kata saya nak tayamum, buat tak apa. Yang ni yang diajarlah, yang kita ajar, boleh kita beramal dengan pendapat ini, boleh. Bagi ringanlah kan. Kalau nak tayamum kena pakai debu pula kan. Tapi kalau tuan yang biasa ni, hari ni dah ada dah. Depa ada pihak-pihak yang menghasilkan debu tayamum secara higien ni. Dia bersih. Apatah lagi ada, saya biasa jumpa
debu tayamum yang dapat kelulusan KKM, Kementerian Kesihatan Malaysia. Kalau yang tu lagi bagus. Kalau beli debu tayamum yang ada kelulusan KKM itu, kita lah kalau kata kita masuk hospital, masuk buat kita nak semayang, kita nak tayamum, doktor tak boleh kata apa. Dia tunjuk ni, saya dah pakai yang ni memang bersih. Tak ada kuman, debu ni tak ada kuman. Sebab kalau doktor ni hospital dia kira kuman lah. Kan? Jadi kita guna debu, pergi cari, pergi tanya setengah farmasi ada. Farmasi atau kedai-kedai orang Melayu lah, farmasi Melayu tu biasa ada setengah. Tanya ni. Rasanya kalau tempat alat-alat jual orang haji pun ada, debu pada debu. Tapi kalau boleh tanya, ada tak yang ni dapat urusan KKM? Itu yang bagus. Pasal dia dah melalui proses, tak ada kuman tak ada lah. Tak mudaratkan. Sebenarnya ada hikmah je Allah Ta'ala buat tu, sebenarnya dah ada hikmah lah. Baik, atas pendapat tu boleh kata memang kena sembahyang lain. Yang kita di sinilah, kan, anggota wuduk kita ni berbalut. Saya sendiri biasa dulu sekali, bila orang masuk drip air kan, jadi tak boleh nak buka, jadi bahagian tu dia berplaster. Jadi kita ambil wuduk, tentu tak kena air bawah plaster. Jadi ambil saya tayamum juga. Jadi kira beberapa hari itu qada balik semua semayang-semayang. Tak berdosa lah, tapi kena qada balik. Baik, habis dah tentang bersuci, istinja dengan wuduk. Ke solat dia nak masuk buat semayang, berhenti dulu. Mana tak ada isyarat ni? Ada ni. Ada break tak? Daripada tak ada saya terus tolong tengok lah. Alhamdulillah. Nanti dulu kan? Bisa tu? Boleh lah. Boleh lah. Jadi sila-sila dulu, kita rehat, nanti kita sambung ni. Siapa yang tak daftar tolong daftar. Attendance hari ni, kedatangan. Allah.